Assalamualaikum, nama saya Naimah Aisyah binti Muhammad Som. Nombor matrik saya 261626. Saya ingin membentangkan tugasan individu saya, iaitu berkenaan ulasan kes Mahkamah Tinggi Kota Baru, iaitu berkaitan tuntutan harta sepencarian antara Puan Nurhayati binti Yusof dan lawan Ahmad Shah bin Ahmad Tabiani. Plaintiff iaitu Puan Nurhayati binti Yusof merupakan seorang suri rumah berumur 38 tahun, dan defendant merupakan pihak yang kena tuntut dan juga pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan yang dikenakan oleh plaintiff. Defendant dalam kes ini ialah Ahmad Shah bin Ahmad Tabiani. Kes ini bermula apabila Puan Nurhayati ingin menuntut harta muta'ah sebanyak RM250,000 ke atas suaminya, iaitu Ahmad Shah bin Ahmad Tabiani. Tetapi perayu dalam kes muta'ah ini, iaitu Ahmad Tabiani, mengemukakan rayuan kepada mahkamah ini kerana tidak puas hati kerana Mahkamah Tinggi Syariah pada tarikh 21 Disember 2003 mereka mengenakan hukuman ke atas beliau, iaitu perlu membayar muta'ah sebanyak RM70,000 kepada responden. Dan perbicaraan ini gagal kerana perayu selaku defendant ini mengakui bahawa beliau telah mendapat gaji hakikinya sebanyak RM9,000 sebulan. Kemudian kes ini berlanjutan apabila perayu dan responden ini telah mengumpul aset-aset harta sepencarian mereka. Maka perayu dalam kes harta sepencarian, iaitu Puan Nurhayati ini, dia ingin menuntut harta ta'alih dan harta alih. Seperti harta ta'alih, sebuah rumah dua tingkat terletak di Kuala Lumpur bernilai RM280,000, dan juga harta alih wang KWSP berjumlah RM300,000, ASB bernilai RM20,000, dan sewa rumah sebanyak RM18,000, dan juga World Card bernilai RM10,000. Oleh yang demikian, hal ini perayu telah mengajukan rayuan kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Kota Baru pada 3 Mei 2006 yang membuktikan bahawa nilai rumah tersebut diberikan kepada perayu dan selebihnya kepada responden. Isu dalam kes ini ada kes rumah dua tingkat itu disabit sebagai harta sepencarian ataupun tidak, dan wang KWSP, wang ASB ini boleh dijadikan sebagai tuntutan harta sepencarian. Tetapi Fatwa Kebangsaan 1973 mengatakan wang KWSP bukan harta sepencarian, tetapi harta pusaka yang perlu difailkan dan perlu diwariskan mengikut faraid. Tetapi wang ASB, plaintiff mula menuntut harta sepencarian terhadap wang ASB ini sebanyak RM20,000. Mahkamah memutuskan bahawa wang ASB tersebut adalah harta sepencarian dan hendaklah diberikan kepada plaintiff dan baki kepada defendant. Keputusan kes Mahkamah Rayuan Syariah Kelantan ini, keputusan kes Mahkamah Rayuan telah dibuat di Mahkamah Rayuan Syariah Kelantan telah sebulat suara membenarkan rayuan berhubung harta ta'alih dan dengan mendapat bahagiannya, iaitu sebuah rumah dalam dua tingkat di Kuala Lumpur yang bernilai RM280,000, dan juga mendapat bahagian wang KWSP sebanyak 20% dan
selebihnya telah diambil oleh pihak defendant untuk membeli rumah. Kemudian wang ASB juga mendapat Prai juga mendapat bahagian daripada 1/4 daripada RM20,000. Sewa rumah 1/4 juga. Wildcard juga mendapat RM10,000. Okey, hal ini dapat menunjukkan bahawa dalam Allah telah menegaskan bahawa tanggungjawab suami adalah sangat penting dalam memenuhi nafkah untuk isteri dan juga anak-anak, sama ada semasa perkahwinan atau juga sudah bercerai. Maka untuk perempuan di luar sana, terdapat banyak hak-hak atas pencarian yang boleh dituntut. Antaranya nafkah iddah, nafkah tunggakan anak, hak tempat tinggal, muta'ah dan juga harta sepencarian. Dan daripada perbincangan di atas mengenai KWSP yang menganggap boleh dituntut sebagai harta sepencarian, sebenarnya tidak lagi mendapat keputusan yang jelas daripada mahkamah, tetapi Majlis Fatwa Kebangsaan dengan jelas mendakwa bahawa wang KWSP yang disimpan adalah aset yang mesti diperuntukkan sebagai faraid. Dan mahkamah dan KWSP yang disimpan ini merupakan sebagai pusaka yang mesti dibahagikan ke faraid, tetapi tuntutan wang KWSP seharusnya adalah sekitar di mahkamah syariah saja, sedangkan pengiktirafan tersebut telah diberi di mahkamah sivil. Jika perintah mahkamah berkenaan seharusnya memudahkan pihak KWSP menetapkan caruman kepada penama yang disebut. Malah caruman simpanan dianggap sebagai harta milik peribadi, maka pihak-pihak berkepentingan dalam menggunakan perkara tersebut bagi menyelesaikan pembayaran tuntutan yang berbangkit dalam perkahwinan dan perceraian. Kesimpulannya, dapat kita lihat segala masalah, cara terbaik untuk menyelesaikan hak adalah dengan menyelesaikannya melalui perundingan antara suami dan juga isteri. Perundingan yang baik adalah penyelesaian yang baik. Untuk ini kerana ia menjimatkan masa dan menjimatkan wang dan tidak memburukkan lagi keadaan sehingga anak-anak menerimanya. Hakikatnya hak-hak tersebut perlu dituntut jika ada alasan yang kukuh. Masalah kes harta sepencarian ini sering berlaku apabila para isteri yang menunjukkan sikap ego. Sedangkan Islam adalah agama yang adil dan memberikan pembelaan hak wanita, maka problem ini, isu lelaki mesin tidak timbul. Jadi wanita itu sendiri lemah kerana dia tidak memanfaatkan peluang itu untuk kepentingan diri sendiri. Kes-kes seperti itu kadang-kala akan menimbulkan konflik antara kedua-dua pihak semasa perbincangan mahkamah kerana secara logiknya digunakan oleh para pihak untuk mendapatkan lebih banyak hak. Lebih-lebih lagi, Islam menghormati hak individu dan juga cara yang sah untuk memperoleh dan memiliki harta. Semakin meningkatnya taraf hidup, sudah tuntutan ke atas harta sepencarian semakin mencabar. Oleh itu, pihak mahkamah perlulah menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan bersepada. Itu saja daripada saya. Terima kasih.